Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Anwar bin Ahmad dari Fakulti Alam Bina dan Ukur. Bagi program Drone Edu Challenge IR 4.0, saya akan membentangkan satu tajuk iaitu aplikasi drone untuk pemetaan. Kita dapat lihat di sini bahawa Asia ingin menyampaikan mesej bahawa setiap orang daripada kita, daripada bayi sampai ke orang dewasa, boleh terbang ke mana sahaja di dunia ini menggunakan tambang murah. Jadi itulah mesejnya, kita boleh terbang di mana sahaja kita hendak. Dan raja ini menunjukkan kapal terbang Asia mempunyai logo UTM. Mesej yang nak disampaikan di sini pula ialah bahawa dengan adanya teknologi drone pada hari ini, semua orang boleh terbangkan drone. Tetapi kita perlulah mengikut undang-undang, peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Bagi tajuk ini, saya akan membincangkan beberapa perkara seperti definisi drone, jenis-jenis drone, definisi peta topografi, aplikasi ataupun kegunaan drone untuk pemetaan topografi, permohonan permit penerbangan drone, metodologi dan hasil pemprosesan image drone. Definisi drone ataupun UAV, ringkasan untuk Unmanned Aerial Vehicle, ataupun UAS, ringkasan untuk Unmanned Aerial System, adalah pesawat udara tanpa pemandu. Dalam drone, tiada juruterbang secara fizikal. Drone boleh diterbangkan dengan kaedah kawalan jauh berdasarkan kaedah manual, separuh automatik, ataupun gabungan kaedah-kaedah ini. Istilah drone yang biasanya digunakan dalam sains komputer, robotik dan kepintaran buatan ataupun artificial intelligence. Termasuklah juga drone digunakan dalam bidang fotogrametri dan pendirian jauh ataupun remote sensing. Pada peringkat permulaan, drone dibangunkan untuk kegunaan tentera bagi tujuan peperangan. Jenis-jenis drone, pertama, kita ada drone sayap tetap seperti yang dapat dilihat di sini, perlukan kawasan yang luas untuk berlepas dan terbang di ruang udara. Kedua ialah drone berbilang rotor atau multi-rotor drone, menggunakan konsep vertical take-off and landing untuk berlepas. Dia akan naik secara tegak dan kemudian apabila sampai pada ketinggian yang diperlukan, yang telah ditetapkan, maka dia akan terbang seperti biasa. So di sini ada contoh dua multi-rotor drone, ya, jenis quad, iaitu ada 4 rotor. Kemudian seterusnya kita ada yang ketiga, kita ada drone hybrid, gabungan di antara drone multi-rotor dan juga sayap tetap. Drone hybrid ini menggunakan konsep VTOL dan juga telah sampai kepada ketinggian penerbangan yang telah dikendaki, maka ia akan terbang secara mendatar. Dia tidak memerlukan, dia memerlukan kawasan kecil sahaja untuk terbang. Definisi peta topografi ialah peta yang menunjukkan keadaan muka bumi sesebuah kawasan. Terdapatnya garis kontur, terdapatnya garis lintang, garis bujur, dan persilangannya menghasilkan koordinat, minta maaf. Dan semua butiran semula jadi seperti sungai, gunung dan sebagainya, serta butiran-butiran buatan manusia seperti bangunan, jalan raya, jambatan, ditunjukkan dalam peta topografi menggunakan simbol. Peta topografi piawai biasanya menggunakan skala 1:50,000. Dan skala ini dapat menunjukkan kawasan yang luas. Kebiasaannya, peta topografi dihasilkan dengan menggunakan kaedah fotogrametrik udara, iaitu foto permukaan bumi diambil dengan menggunakan kapal terbang
ataupun pesawat udara konvensional dan kamera udara format besar. Kamera ini diletakkan di bawah kapal terbang. Kos untuk membuat peta topografi secara konvensional sangat mahal sehingga hari ini. Di Malaysia, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia atau ringkasnya JUPEM adalah organisasi kerajaan yang bertanggungjawab menghasilkan peta topografi dan mengambil masa yang lama untuk menghasilkannya. Di sini kita dapat lihat di bawah sekali ialah traditional terrestrial surveying, iaitu juru ukur tanah. Mereka menggunakan peralatan seperti total station ataupun stesen penuh untuk mendapatkan butiran-butiran semula jadi dan juga buatan manusia untuk menghasilkan pelan atau peta. Kemudian kita terus beralih atas sekali conventional photogrammetry, yang inilah yang digunakan oleh JUPEM untuk mengambil foto permukaan bumi dan menghasilkan peta topografi. Tetapi pada hari ini di tengah-tengahnya kita ada drone. Ya, kita ada drone yang boleh terbang dan meliputi kawasan lebih besar daripada cara tradisional ukur tanah. Dan juga ia boleh diterbangkan di bawah liputan awan. Ini satu contoh foto udara format besar kawasan UTM pada tahun 2001. Ya, formatnya ialah 230 mm kali 230 mm dalam bentuk segi empat sama ataupun 9 inci kali 9 inci. Dari gambar ini kita boleh nampak dengan jelas apa yang ada dalam gambar ini. Dan gambar ini diambil pada ketinggian 1.5 km daripada permukaan bumi. Ini satu contoh peta topografi di padang besar. Peta topografi ini dihasilkan oleh JUPEM. Ternampaknya dalam peta topo ini ialah garis kontur, warna coklat, jalan raya, ya, kemudian kita ada tumbuhan yang warna hijau, ya, dan juga penempatan penduduk, ya. Pada hari ini teknologi drone telah wujud dan boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi untuk pemetaan topografi. Walau bagaimanapun, pengguna drone wajib mendapat kelulusan permit penerbangan dan perlu tahu tentang metodologi untuk menghasilkan peta. Aplikasi drone, banyak sekali aplikasi drone, antaranya ialah pemetaan, perancangan pembangunan dan seterusnya. Tetapi dalam tajuk ini, kita akan membincangkan tentang penekanan akan lebih kepada pemetaan. Aplikasi drone untuk pemetaan. Drone boleh digunakan untuk pemetaan bagi kawasan yang kecil dan sederhana besar. Ya, tak sesuai untuk kawasan yang besar bagi pemetaan topografi. Kemudian drone boleh juga digunakan untuk proses pengemaskinian peta ataupun dalam bahasa Inggeris map updating bagi kawasan yang mengalami banyak perubahan pembangunan. Begitu juga drone sangat sesuai untuk pemetaan untuk kawasan yang kerap diliputi oleh awan, di mana pesawat udara komersial kadang-kadang mempunyai masalah seperti ini, halangan adanya liputan awan bagi sesuatu kawasan. Permohonan kelulusan permit kita perlu dapatkan pertama daripada Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia JUPEM yang terletak di Kuala Lumpur. Kedua, perlu dapatkan kelulusan daripada Civil Aviation Authority Malaysia CAAM di Putrajaya. Yang ketiga, mendapatkan kelulusan dari Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan CJSO di Putrajaya. Dan yang keempat, kita perlu juga dapatkan kelulusan pihak berkuasa tempatan. Contohnya nak terbang di kawasan Bandaraya Johor Bahru, Pulau Pinang dan sebagainya. Metodologi penghasilan peta, perancangan, kita perlu membuat perancangan. Kemudian kena pilih jenis drone yang sesuai untuk melaksanakan kerja pemetaan, menyediakan garis penerbangan, menyediakan titik kawalan bumi dan titik semakan menggunakan teknologi satelit ataupun GPS, Global Positioning System. Kemudian setelah itu kita terbangkan drone untuk mendapatkan image bumi. Pemprosesan image dilakukan setelah image diperolehi untuk menghasilkan autofoto, DTM, garis kontur. Dan akhir sekali,
dalam penghasilan peta ialah daripada pendigitan dilakukan ke atas autofoto dan juga digabungkan dengan garis kontur untuk menghasilkan peta topografi. Pemilihan drone, kita boleh pilih drone berbilang rotor sebelah kanan sekali, sebelah kanan atas, boleh terbang selama 28 minit. Istilah yang digunakan ialah endurance. Manakala menggunakan drone sayap tetap sebelah kanan, sebelah kiri atas, ia boleh terbang selama 90 minit. Begitu juga drone hybrid boleh terbang selama 90 minit. Ini satu contoh garis penerbangan drone di mana garis merah menunjukkan sempadan, garis kuning menunjukkan laluan drone yang meliputi keseluruhan kawasan sempadan UTM. Kemudian kita perlu menubuhkan titik kawalan bumi dan titik semakan menggunakan GPS. So kita boleh lihat sebelah kiri satu titik ataupun tanda diletakkan di atas permukaan bumi. Bukan di atas bangunan tapi mesti terletak di atas muka bumi, dan sebelah kanan menunjukkan kita buat jerapan kepada satelit. Yang ini adalah contoh taburan titik kawalan bumi yang berwarna merah, segitiga merah, itu adalah titik kawalan bumi, dan juga titik semakan. Titik kawalan bumi digunakan untuk pemprosesan bagi penghasilan autofoto. Titik semakan kita nak tahu kualiti hasil yang diperolehi, ya, yang warna biru. Bulatan warna biru itu adalah titik semakan. Kemudian setelah kita dapat image drone yang mungkin sampai beratus ataupun beribu, kita perlulah proses, dan terdapat beberapa perisian yang ada di pasaran seperti Agisoft, Metashape, Pix4D, Ensomosaic, SimActive dan sebagainya. Ini adalah satu contoh hasil pemeriksaan image drone menggunakan drone sayap tetap pada ketinggian 250 meter. Ya, warna merah menunjukkan sempadan UTM, dan kita boleh nampak dengan jelas di sini semua image-image yang ada dalam autofoto ini. Dan daripada autofoto inilah pendigitan akan dilakukan untuk menghasilkan peta topografi. Ini juga adalah hasil daripada pemprosesan image drone, iaitu kita ada DTM, Digital Terrain Model ataupun model rupa bumi berdigit. Warna-warna merah menunjukkan ketinggian yang tinggi, kemudian yang warna biru menunjukkan ketinggian yang rendah. Ini pula adalah contoh garis kontur sela 5 meter yang dihasilkan oleh perisian drone. Dan akhir sekali kita dapat menghasilkan peta topografi pada skala tertentu, contohnya 1:1000 dan sebagainya. Dalam peta topografi ini, pelajar-pelajar boleh nampak contohnya simbol warna biru, digunakan warna biru kuat ataupun gelap untuk menunjukkan water body ataupun menunjukkan butiran air. Kemudian kita ada warna biru cerah untuk menunjukkan jalan raya. Kemudian kita ada warna kuning, simbol warna kuning ataupun itu menunjukkan bangunan. Selanjutnya kita ada warna ungu menunjukkan kawasan tumbuhan, dan kita ada kawasan hijau menunjukkan kawasan kelapa sawit. Sebagai kesimpulan, drone boleh digunakan untuk pelbagai aplikasi termasuklah pemetaan topografi. Peta dapat dihasilkan dalam masa yang pendek dan berkualiti. Pengguna drone perlu tahu metodologi untuk sebarang kegunaan ataupun aplikasi. Dalam kes ini adalah drone untuk pemetaan topografi. Dan pengguna drone juga wajib mendapat kelulusan permit penerbangan drone jika ingin melakukan pemetaan topografi. Sekian, terima kasih di atas perhatian anda semua.